Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Terlebih dahulu mohon maaf, video ni ulasan untuk perlawanan Seri Pahang menentang Sabah ni lambat aku keluarkan. Maklumlah, berhujung minggu. So ini adalah kesempatan aku, finally aku boleh buat sudah video ni. Jadi sekali lagi lah, Alhamdulillah kita berjaya memiliki apa yang kita inginkan pada perlawanan ni. Kerana kalau kamu tengok dalam video aku sebelum ni, aku dah mengulas sedikit lah mengenai 3 perlawanan Sabah FC, iaitu menentang Negeri Sembilan, KL dan juga menentang Seri Pahang ni. Aku menganggarkan at least 7 poin kita boleh kutip daripada 3 perlawanan ni, tapi kita gagal untuk mendapatkan seri lah sewaktu menentang Kuala Lumpur. So kita cuma berjaya mengutip 6 mata daripada 3 perlawanan. Alhamdulillah, satu keputusan yang cukup bagus jugalah, kerana aku katakan pada sebelum ni, Sabah setakat ni apabila berlawan dengan pasukan yang berada di bawah mereka, mereka mampu untuk mengutip mata. Tapi untuk melawan pasukan yang berada di atas mereka, agak sukar untuk mereka membawa pulang apa-apa yang sepatutnya lah, untuk bila orang bagi meneruskan kita punya perjuangan di saingan Liga Super ni untuk kekal berada di top 5. Jadi hasil daripada kemenangan yang kita miliki di Seri Pahang ni, di mana kita berjaya mendudukan Seri Pahang 3 gol berbalas 2. Sekarang ni kita berada di kedudukan tangga keempat, dan sewaktu video ini dirakamkan, Terengganu telah mendahului Kuala Lumpur lah. So 1-0. That's why pada waktu habis menentang SRP kita berada di tangga ketiga, dan sekarang kita berada di tangga keempat oleh kerana Terengganu sekarang tengah mendahului Kuala Lumpur, dan aku mengharapkan perlawanan ini akan berakhir dengan keputusan seri. At least kita boleh kembali ke tangga ketiga. Okey, itu kedudukan terkini lah. Mengenai apa yang berlaku dalam perlawanan ini guys, 90 minit ianya lebih dikuasai oleh pasukan SRP sebenarnya. SRP itu maksud aku Seri Pahang lah. Seri Pahang, gam sebutan aku tu. Di mana sewaktu separuh masa pertama, ball possession 60% dimiliki oleh Seri Pahang dan 40% oleh Sabah FC. Tapi pada separuh masa pertama tu agak seimbang, di mana kedua pasukan telah membuat 5 percubaan, 3 tepat ke gawang, 2 off target. Membuktikan di sini pada separuh masa pertama sendiri, Sabah lebih memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh mereka. Sekali lagi, di mana 3 on target berjaya dilakukan, dan daripada on target itu 3 gol berjaya dilakukan. Manakala Pahang pula tidak berjaya, hanya berjaya untuk membuat 1 gol pada separuh masa pertama. Ini pun apa yang ditampilkan oleh Seri Pahang selaku tim yang berada di stadium mereka sendiri, sedikit lambat jugalah. Sedikit lambat, dan mereka pun tidak beria-ia untuk melakukan sembarang serangan sebenarnya. Tapi still domination bola tu lebih dimiliki oleh Seri Pahang. Bila kau tengok match tu untuk separuh masa pertama, especially apabila gol pertama dilakukan oleh Seri Pahang, memang bikin takut juga lah, macam aduh masalah nih guys. Tapi Alhamdulillah, gol penyamaan yang telah dilakukan oleh Jafri Chu tu telah dikira oleh pengadil. Itu pun setelah melalui pemeriksaan di VAR lah. Tapi kalau kita tengok secara mata kasar apa yang berlaku di atas padang sewaktu secara langsung tu pun, memang larian yang dilakukan oleh Darren Lock tu tepat pada masanya, sebelum bola selepas bola itu diberikan kepada beliau lah. Dan seterusnya gol dilakukan oleh Farhan. Aku sendiri pun tak sangka Farhan boleh melakukan gol tersebut. Kecil-kecil dia tu boleh tahan juga lah. Dapat juga debit defender Pahang. Dan seterusnya adalah gol yang dilakukan oleh Daniel Ting sendiri. So masuk separuh masa kedua pula guys, memang serangan bertali arus yang dilakukan oleh Pahang dalam masa itu untuk mengejar kembali kedudukan, di mana mereka berjaya juga mendapat gol kedua mereka hasil daripada Kepa Sherman. Boleh tahan dia ni. Dia satu orang saja sudah cukup untuk mengucar-ngacirkan defender Sabah FC. Memang kelang kabut lah, atau yang boleh aku katakan apa yang berlaku di defender Sabah FC itu, dan serangan demi serangan, kekecohan demi kekecohan dilakukan oleh Kepa Sherman di kotak di Sabah FC. Tapi Alhamdulillah, defender Sabah FC berjaya mengeluarkan bola, berjaya menidakkan peluang yang dimiliki oleh mereka. So basically, bagi aku Pahang beraksi dengan cukup bagus pada perlawanan tu, di mana selepas habis saja masa perlawanan ni, kalau kita tengok statistik, sepenuh masa 15 percubaan telah dilakukan oleh Seri Pahang, manakala Sabah hanya melakukan 6. Daripada 15 tu 10 tepat ke gawang oleh Seri Pahang, dan kita
daripada 15 tu 5 tepat ke gawang daripada Seri Pahang, manakala Sabah 3 saja tepat ke gawang. So 3 itulah yang kita miliki tu, nasib baik dimanfaatkan sepenuhnya. Peluang tersebut kita terjemahkan dalam bentuk gol. Aku rasa kalau the only 3 chances yang kita dapat dalam daripada 6 percubaan yang kita miliki di sepanjang 90 minit perlawanan tu, kalau tidak disudahi dengan sepenuhnya, kemungkinan besar perlawanan akan berakhir dengan seri. At least macam itulah. Bagi Sabah FC pula guys, macam mana aku cakap tadi, perlawanan ini didominasi sepenuhnya oleh Terengganu. Diasak kita berhabis-habisan, tapi alhamdulillah kita berjaya jugalah mempertahankan kedudukan 3 gol kita tu untuk sampai habis separuh masa pertama, separuh masa kedua. Cuma apa yang aku mau highlight di sini adalah gol yang dilakukan oleh Seri Pahang pada perlawanan ni lebih kurang dari macam mana gol yang sering kali Sabah FC berjaya pihak lawan bolosi lah. So aku tak tahu kenapa kita tak belajar lagi daripada kesilapan tersebut tu. Maksudku cara defending kita tu, di mana kita sering kali dibolosi dengan cara gol yang sama. Kamu tengok balik lah highlight perlawanan tu macam mana gol tu dilakukan. Kamu tengok balik sewaktu kita menentang Terengganu tempoh hari macam mana gol itu dilakukan. Lebih kurang saja semua. So memang perlu banyak benda yang perlu dibaiki lah, especially itu pertahanan Sabah FC dengan kekurangan manpower lagi sekarang ni. Gaby tiada, Robinson red card. Tapi kalau Robinson balik sekalipun, Robinson sendiri pun perlu melakukan banyak kerja lah untuk membaiki cara pertahanan beliau. Dan dengan menggunakan Stambo selaku pertahanan tu, aku 50-50 sebenarnya dengan keberadaan Stambo selaku pertahanan kita ni. Kerana seringkali aku nampak juga dia melakukan kesilapan, tapi dalam masa yang sama juga, dia adalah individu yang banyak kali bertanggungjawab untuk mengawal ketat gerakan yang dilakukan oleh Kepa Sherman. So, maksudnya, apa yang aku nampak di sini, maksud aku 50-50 tu nampak gayanya lah. Kalau dia diberi masa lagi untuk diberikan dalam kesebelasan utama, aku rasa dia boleh menemui rentak kembali beliau lah. Pasal bagus juga cara dia bertahan sebenarnya, tapi kesilapan juga masih dilakukan oleh Stambo. So aku menganggapkan ini adalah kerana mungkin kurangnya minit permainan. So cakap pasal minit permainan ni pula, macam-macam tadi, Farhan adalah salah seorang individu yang perlu diberi perhatian juga perlawanan ni. Setakat 3 perlawanan full time, hampir full time lah yang dimiliki oleh beliau tu, aku nampak slowly telah mengembalikan confident beliau dalam perlawanan menentang Seri Pahang ni. So aku mengharapkan sekiranya Sadil masih lagi belum dapat diturunkan pada perlawanan ni, aku mengharapkan Farhan ni berjaya kembali menemui sentuhan beliau lah. Jadi tahniah juga untuk Jeffrey Chu dan juga Daniel Ting. Lepas tu tahniah juga untuk Darren Lock walaupun tidak menjaringkan sebarang gol pada perlawanan ni. Tapi beliau juga adalah individu yang terlibat untuk penghasilan gol yang dijaringkan oleh Jeffrey Chu. Gol pertama kita, gol pemangkin semangat kita. Penting sangat gol yang dilakukan oleh Jeffrey Chu ni sebenarnya untuk 3 mata yang kita miliki di perlawanan ni. So antara individu yang deserve untuk di shout out juga, yang memberikan peranan yang besar untuk 3 gol yang dilakukan Sabah FC ni, beliau adalah individu yang terlibat dalam gol Sabah FC ni adalah Telmo Castanheira. Kamu boleh tengok kembali highlight tu. Assist, punca gerakan dan juga corner kick yang dilakukan oleh Telmo Castanheira telah menyebabkan 3 gol yang dilakukan oleh Sabah FC. So kalau aku katakan man of the match pada perlawanan ni, aku akan letak Telmo Castanheira lah individu tersebut. Walaupun berlaku juga beberapa kesilapan yang dilakukan oleh beliau, tapi crucialnya pemikiran tu untuk membuka pemain-pemain yang berada di bagian hadapan tu amatlah penting dalam perlawanan ni. So alhamdulillah guys, walaupun kita struggle pada perlawanan ni, tapi kita mampu juga menjadikan 3 gol dan membawa pulang 3 mata dan seterusnya menambah lagi duka Seri Pahang yang sekarang ini sudah masuk 5 perlawanan tanpa kemenangan. So aku mengharapkan juga Seri Pahang untuk perlawanan akan datang, mereka akan berjaya menemui sentuhan mereka kembali lah. So all the best untuk Seri Pahang. Tapi untuk Sabah FC, di hadapan anda nanti adalah 2 perlawanan yang cukup sukar. Aku mengharapkan apa yang kita miliki dalam perlawanan ini, semangat tersebut boleh dibawa ke perlawanan penting yang akan kita hadapi tidak lama lagi. So okay guys, itulah rumusan untuk perlawanan ni. Aku akan state the obvious saja. Of course banyak lagi individu yang beraksi cemerlang pada perlawanan ni, tapi aku cuma memetik nama-nama yang besar lah yang memberikan kita result untuk perlawanan ni. So giliran anda pula untuk meletakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah.
Sehingga berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.